Bertemu kembali perentasan berita edisi 1451. Saya Zawaz Yusof, antara paparan utama. Antara Walk the Talk dan Politik Tombabi. Batan nama ustazah kini dilem melemah iman. Ucapan Anwar Ibrahim diunggah dinanti. Tiadakah calon lain selain Tun Mahathir? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menegaskan beliau tidak akan meletakkan jawatan meskipun menerima tekanan susulan tindakannya keluar daripada Kerajaan Perpaduan. Sebaliknya, tegas Syed Saddiq, pihak yang memberi tekanan itu perlu cermin diri dahulu sebelum berkata demikian. Kalau nak saya kosongkan kerusi atau Parlimen, cermin diri sendiri dahulu. Mereka yang menjanjikan kepada rakyat dan dipilih oleh rakyat mendapat mandat oleh rakyat berdasarkan platform integriti melawan rasuah tidak boleh gugur kes, sebab itu mereka dipilih. Kalau mereka berani pergi balik kepada rakyat, adakah mereka akan dipilih? Kalau sebelum PRU mereka janjikan menang kita gugurkan kes, mereka akan dipilih atau tidak? Katanya dalam sidang media di Parlimen semalam di Petik Sinar Harian. Syed Saddiq dalam pada itu turut memberi respon berhubung kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said yang mendakwa kerajaan ketika ini adalah kerajaan walk the talk. Sebaliknya, dakwa Syed Saddiq kerajaan ketika ini tidak mengatakan janji kepada rakyat dan ahli Parlimen pembangkang. Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal pula dalam gaya kebiasaannya sebagai seorang pakar istilah jargon politik menganggap kerajaan ini sebagai pengamal pocket better politik atau politik tombabi. Sebagai respon segera, ahli Parlimen Hang Tuah Jaya Adam Adli Abdul Halim dalam satu kenyataan berkata kedua-dua mereka pernah duduk bersama dan berasingan dalam kerajaan. Wan Faisal adalah mantan pegawai khas kepada Syed Saddiq sewaktu beliau menjadi menteri di Kementerian Belia dan Sukan KBS. Pasca langkah Sheraton, Wan Ahmad Faisal sendiri dilantik sebagai timbalan menteri di KBS selepas menikam belakang Syed Saddiq. Saya yakin mereka telah berbaik semula hari ini, alhamdulillah. Buat Saddiq menggelar kerajaan ini sebagai NATO atas 3 perkara: soal peruntukan buat pembangkang, pengisytiharan harta anggota kabinet dan pengguguran kes rasuah. Ini semua perkara yang sudah pun dijelaskan menerusi banyak situasi yang berbeza di luar dan di dalam Parlimen, tegas Adam. Tambahnya, dalam soal pengisytiharan harta, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sejak Januari telah menyatakan ketegasan beliau dan mengkritik amalan pengisytiharan sedia ada sebagai sandiwara atau gimmick, dengan seterusnya mengarahkan agar mekanisme yang lebih telus dan menyeluruh disiapkan, bukan sekadar isytihar tanpa format yang khusus. Tidak sekadar kenyataan media, ia disepakati menerusi mesyuarat jawatan kuasa khas kabinet mengenai anti rasuah JKKMAR siri 17 bilangan 1 bagi tahun 2023 yang dipengerusikan sendiri Anwar Julai lalu. Dua perkara lain pula, pengguguran kes mahkamah yang tentu sekali saya yakin merujuk kepada kes timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berbanding kes ahli Parlimen Pagoh Tan Sri Mahyadi Mat Yassin telah dijawab dalam Parlimen hari ini secara terperinci oleh Datuk Seri Azalina Osman Said atas kapasiti dirinya sebagai menteri yang menjaga undang-undang dan reformasi institusi, ditandai dengan komitmen kerajaan hari ini untuk memisahkan kuasa peguam negara dan pendakwa raya. Malah isu pelepasan tanpa pembebasan DNAA Zahid juga telah dibawa kepada perhatian jawatan kuasa pilihan khas Parlimen selain bakal dijawab sendiri oleh Anwar di Dewan Rakyat hari ini, ujar timbalan Menteri Belia dan Sukan itu. Di masa yang sama, dalam soal peruntukan buat pembangkang, sudah berulang kali dalam Dewan diingatkan untuk mereka memulakan rundingan bersama kerajaan dalam soal tersebut. Langkah yang sama dibuat oleh Pakatan Harapan dalam penggal yang lalu. Namun sehingga kini masih belum disambut dan hanya berulang kali digunakan sebagai modal untuk bercakar dalam persidangan Dewan Rakyat dan kemungkinan juga sebagai modal untuk membohongi rakyat di kawasan masing-masing seolah-olah kerajaan ini zalim. Tertanya juga bagaimana dengan peruntukan di Muar yang
sempat berada dalam blok kerajaan? Sudah habis dibelanja atau bagaimana? Justru tegas Adam Adli, soal NATO ini eloklah Presiden muda itu jangan hanya cerminkan kepada perkara yang ikut seleranya sahaja. Cerminkan juga kepada dasar-dasar kebajikan rakyat yang dikemukakan menerusi belanjawan 2023 yang lalu dan inisiatif yang sedang berjalan dalam menoktahkan kemiskinan tegar, menyelesaikan masalah dan keperluan asas rakyat termasuk sekolah dan fasiliti kesihatan, bekalan air bersih, pemulihan ekonomi pasca pandemik dan transisi tenaga yang bakal bermula kelak. Buat Ketua Pemuda Bersatu, entah dari mana datang idea politik tong babi yang dinyatakannya itu. Sedangkan kawasannya sendiri di Machang adalah salah sebuah kawasan yang turut menerima peruntukan besar mencecah 1.44 bilion ringgit buat negeri Kelantan dalam bentuk infrastruktur asas termasuk jalan raya dan jambatan. Sudahkah ianya digunakan atau bagaimana? Belum lagi dikira sekali dengan komitmen penyelesaian isu bekalan air yang turut mencecah bilion ringgit. Apa statusnya ketika ini? Tertanya juga, adakah politik tong babi ini turut mengambil kira berapa banyak juga tong minyak masak yang dimiliki oleh anak pemimpin Perikatan Nasional? Jangan hanya tahu tidur ternganga di Parlimen, kemudian bangun dan mencari kesalahan orang lain. Ia memalukan. Nama penceramah bebas Datuk Dr. Nur Hafizah Musa di dalam program Muslimah Putrajaya Berselawat digugurkan susulan terdapat aduan daripada pihak yang mempertikaikan penglibatan penceramah bebas itu. Perkara itu disahkan oleh Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Datuk Hakimah Muhammad Yusof, menerusi kenyataan Isnin lalu. Menurutnya, selaku rakan kerjasama Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin MTMZA telah mengadakan perbincangan bersama penganjur utama program dan kesepakatan telah dipersetujui agar langkah tersebut diambil bagi mengelakkan isu berbangkit timbul. Maka nama Nur Hafizah telah digantikan dengan tokoh lain, katanya. Nama Nur Hafizah digugurkan daripada program tersebut menjadi tular selepas empunya badan membuat hantaran di laman sosial memaklumkan perkara tersebut. Pernyataan program Muslimah Putrajaya Berselawat yang dijadualkan pada Ahad ini dianjurkan sebuah pertubuhan bukan kerajaan dengan kerjasama MTMZA dan dikenakan bayaran RM30 seorang. Pada Ahad, Nur Hafizah dilihat koyak mendakwa namanya digugurkan atas arahan pihak atasan dan perkara tersebut telah banyak kali berlaku sebelum ini, namun beliau hanya mendiamkan diri. Menerusi hantaran di laman sosialnya, beliau menegaskan tiada politik kepatian diselitkan sepanjang ceramah dan mengajar. Di tengah-tengah pelbagai masalah sosial yang berlaku pada ummah, berlapang dadalah ustazah mengajar dan mendidik hal akhlak, rumah tangga, pendidikan anak-anak, psikologi dan kemanusiaan, penyucian jiwa serta membantu negara untuk mendidik ummah, tulis beliau yang dipetik Cosmo Online. Dalam pada itu, Nur Hafizah turut memaklumkan beliau akan membuat program berselawat bersama Ustazah Nur Hafizah Musa secara langsung menerusi laman Instagram rasminya pada Ahad ini. Terdahulu tular isu berkenaan kenyataan Nur Hafizah yang mendakwa namanya digugurkan daripada program tersebut atas arahan pihak atasan. Pada masa sama, beliau berharap ketiadaannya pada program itu tidak menjadi persoalan kepada pengunjung yang sudah membeli tiket. Makluman, Ustazah digugurkan atas arahan pihak atasan dari menyampaikan kuliah di program mengajak muslimah berselawat dan menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi harap tidak timbul nanti kenapa dah bayar tiket, tengok Ustazah Nur Hafizah Musa tak ada. Bagi Ustazah ada yang lebih atas dari segala yang atas. Dah banyak kali berlaku Ustazah diamkan saja sebab sangat yakin panahan doa lebih tajam dan tak pernah salah alamat, tulis beliau menerusi hantaran Facebooknya yang dipetik utusan. Adalah dipercayai bahawa mungkin Ustazah tersebut koyak kerana gagal menjawab isu berkenaan keahliannya dalam sebuah parti politik pembangkang seperti dakwaan dan bukti yang dikemukakan warganet. Maka dengan pengguguran nama Datuk Dr. Nur Hafizah Musa daripada program Muslimah Putrajaya Berselawat yang dijadualkan 24 September ini, kerajaan dituduh lemah iman. Begitulah perangai puak-puak Khawarij ini. Baru sahaja nama penceramah yang terang-terangan merupakan ahli jawatan kuasa dalam parti PAS yang merupakan parti pembangkang digugurkan dalam satu program, habis semuanya dituduh sebagai lemah iman. Mungkin bagi mereka selagi mana buat sesuatu yang menyokong parti mereka, maka seseorang itu akan dicop sebagai ahli syurga dan kuat imannya. Seperti berhimpun dalam himpunan Selamatkan Malaysia baru-baru ini, pasti dilabel sebagai puak kuat iman dan akan masuk syurga. Ada satu perkara yang kalian perlu tahu. Dahulu sesiapa yang menyokong dan bersama Tun Dr. Mahathir, golongan ini akan dicop sebagai kafir dan lemah imannya. Tetapi kini sesiapa yang bersama dengan Tun Dr. Mahathir
nescaya mereka adalah antara yang mempunyai tahap keimanan yang kuat. Tun Mahathir telah disucikan dengan dalil dalam minda Presiden yang memasukkan dalil dalam amanat Hadi di Bangor Pradong 42 tahun lalu. Noktah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA ke-78 bermula hari ini hingga 26 September ini. Pada penampilan pertama beliau di Perhimpunan Tahunan Pemimpin Dunia itu, Anwar akan berkongsi usaha Malaysia dalam menangani krisis iklim dan tindakan yang diambil bagi mencapai Agenda 2030. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, Perdana Menteri juga akan berkongsi mengenai kerangka Malaysia Madani. Amat penting untuk kita memberitahu kepada dunia mengenainya, katanya. Dan berkata demikian kepada wartawan Malaysia di Pejabat Wakil Tetap Malaysia ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Menurut Zamri, Perdana Menteri yang dijadualkan tiba pada Rabu akan menyampaikan kenyataan negara pada perbahasan umum Jumaat ini. Perbahasan umum yang bermula hari ini hingga 26 September akan menyaksikan pemimpin negara dan kerajaan daripada 157 negara serta 35 menteri menyampaikan kenyataan negara mereka di Ibu Pejabat PBB. Zamri turut berkata kehadiran Perdana Menteri di UNGA dijangka mendapat liputan penting kerana ramai pemimpin negara lain yang ditemui sebelum ini menyatakan bahawa mereka menantikan ucapan Anwar kerana pengalaman dan kepimpinannya. Perdana Menteri juga akan bercakap mengenai konflik global termasuk krisis Ukraine serta isu Palestin dan Myanmar yang berlarutan, katanya. Anwar juga akan menjadi hos majlis makan malam untuk 1,000 diaspora Malaysia pada Jumaat, kata Zamri, yang menambah terdapat kira-kira 25,000 rakyat Malaysia menetap di negara berkenaan. Untuk makluman, Perhimpunan Agung PBB atau United Nations General Assembly UNGA adalah mesyuarat tahunan PBB yang dianggotai 193 negara dan 2 negara pemerhati. Malaysia menjadi negara ke-82 menyertainya pada 17 September 1957, tidak lama selepas Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos tahun yang sama. UNGA lazimnya dihadiri oleh Ketua Kerajaan, Ketua Negara atau Wakil untuk berbincang mengenai pelbagai isu dan perkara untuk kepentingan sejagat. Mereka juga akan menyampaikan kenyataan negara masing-masing. Lebih 140 Ketua Kerajaan dan Ketua Negara dijadualkan hadir. 6 Naib Presiden, 4 Timbalan Perdana Menteri, lebih 30 Menteri akan berdiri di pentas UNGA untuk menyampaikan kenyataan negara. Setakat ini disahkan sebanyak 99 Ketua Negara, 58 Ketua Kerajaan dan 35 Menteri dijangka akan menyampaikan kenyataan negara masing-masing pada sesi debat umum yang akan bermula pada 19 September sehingga 26 September. Tema kali ini ialah membina semula kepercayaan dan menghidupkan semula perpaduan global, mempercepatkan tindakan Agenda 2030 dan matlamat pembangunan mampan SDG ke arah keamanan, kemakmuran, kemajuan dan kemampanan untuk semua. Accelerating action on the 2030 Agenda and its Sustainable Development Goals SDG toward peace, prosperity, progress and sustainability for all. Tema ini memberi fokus kepada mendapatkan sebuah momentum dan mempercepatkan tindakan ke arah pembangunan mampan. Perdana Menteri dijadualkan naik ke pentas bagi menyampaikan kenyataan negara pada jam 10 pagi Jumaat ini waktu tempatan atau 10 malam waktu Malaysia. Turut menarik untuk dikongsikan adalah Perdana Menteri turut dijadualkan menyampaikan khutbah solat Jumaat di Pusat Kebudayaan Islam New York atau ICCNY pada Jumaat ini. Sekaligus pemimpin asing pertama diberikan penghormatan sedemikian oleh masjid pertama di bandar itu. Perdana Menteri merupakan pemimpin asing pertama diberikan penghormatan sedemikian oleh masjid pertama yang dibuka pada 25 September 1995 yang turut menempatkan Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Selamat menjalankan tugas Perdana Menteri dan pasukannya yang berkaliber serta berkarisma. Kalian membuatkan kami berasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Kami rakyat jelata sentiasa mendoakan kejayaan dan yang terbaik untuk Malaysia Madani. Dalam arena politik, cita-cita tiada had dan umur pula bukan menjadi penghalang. Oleh itu, jangan memandang rendah kehendak orang tua. Pemimpin UMNO Sabah Datuk Seri Panglima Muhammad Saleh Muhammad Said Keruak menyorot kemungkinan Tun Dr. Mahathir Mohamad membuat kejutan dengan menjadi Perdana Menteri buat kali ketiga dalam usia 98 tahun dengan gabungan politik ketiga. Asas ramalan Saleh ialah langkah menjadikan Tun Mahathir sebagai penasihat tidak rasmi bagi negeri yang dikuasai Perikatan Nasional PN yang digelar
sebagai SG4. Menurut Saleh, langkah itu menjadikan Mahathir ketua de facto Pakatan Pembangkang. Beliau percaya ini hanyalah langkah pertama daripada banyak lagi langkah besar yang akan datang. Walaupun langkah menjadikan Mahathir sebagai ketua de facto PN itu penting, namun langkah seumpama itu hanya bermakna sekiranya Mahathir boleh masuk ke Parlimen dan seterusnya menjadi ketua pembangkang. Beliau sepatutnya menggunakan pelantikan sebagai penasihat ekonomi kepada SG4 untuk meyakinkan semua ahli PAS tentang keikhlasannya, tambahnya dalam catatan di Facebook. Beliau merupakan pakar dalam percaturan seperti ini. Dalam hal ini saya akan memberi tabik hormat kepada beliau. Saya percaya inilah yang difikirkan oleh Mahathir dan tindakan seumpamanya itu akhirnya boleh membawa kepada krisis politik yang mungkin lebih besar daripada krisis politik 2015 yang menimpa Datuk Seri Najib Tun Razak. PAS tidak akan menyokongnya melainkan mereka benar-benar percaya dengan kebolehan Mahathir membuat percaturan politik. PAS pastinya percaya Mahathir boleh berjaya di mana pengurus CPN Tan Sri Mahyadin Mat Yassin yang telah gagal itu akan kembali semula ke Putrajaya, tambahnya. Sambil memberi amaran kepada musuh Mahathir, Saleh berkata tindakan dan niat lawan perlu diperhatikan. Bukan sahaja tindakannya tetapi niatnya perlu diperhatikan, kerana jika seseorang tidak bertindak dahulu, dia akan menderita terlebih dahulu. Mahathir boleh menjadi Perdana Menteri sekali lagi jika semua musuhnya menganggap ini mustahil dan tidak berjaga-jaga, katanya. Pengarah Komunikasi UMNO Malaysia, Datuk Lokman Nur Adam berpandangan teori Tun Mahathir mungkin akan sekali lagi menjadi Perdana Menteri ke-11 mungkin tidak melihat realiti zaman dan senario politik yang telah jauh berubah di Malaysia sejak pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Malah tindakan itu hanya menunjukkan betapa karutnya perjuangan blok itu yang tidak mempunyai calon pemimpin selain seorang tua yang berumur hampir 100 tahun. Kita dikejutkan dengan kenyataan Mahathir akan menjadi Perdana Menteri ke-11. Persoalannya, masih adakah orang yang nak mengangkat Mahathir menjadi Perdana Menteri? Saya tengok makin lama makin banyak orang hilang akal dan lupa apa yang berlaku selama ini, kata Lokman dalam satu kenyataan di Facebook. Tegas Lokman lagi kepada yang masih mahu memanjangkan hayat politik Mahathir, mereka seharusnya melihat kerosakan yang telah dilakukan oleh Mahathir ketika menjadi Perdana Menteri selama 22 bulan untuk kali kedua sejak 2018 yang lalu. Katanya pasukan petugas yang menyiasat buku bekas peguam negara era Tun Mahathir, Tommy Thomas, telah mencadangkan sebanyak 17 kesalahan berlaku dalam pemerintahan rejim Mahathir berdasarkan tulisan tersebut. Lebih mengherankan, kata Lokman, Mahathir yang sibuk mengulas kes Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dilepas tanpa dibebaskan DNAA. Daripada 47 pertuduhan, tidak pula mengulas mengenai dapatan pasukan petugas khas tersebut. Sebaliknya, kes Zahid, kata beliau, berdasarkan laporan Timbalan Pendakwa Raya DPP dan 5 pegawai polis penyiasat IO mendapati cara kes kukuh boleh dihadap ke atas Timbalan Perdana Menteri itu, namun pendakwaan tetap juga dilakukan. Ini satu penipuan kes kukuh. Hakikatnya 7 orang DPP dan 5 orang pasukan IO yang menyiasat kes Zahid ini mengesahkan bahawa Datuk Seri Zahid tidak ada kes, tidak ada asas mendakwa beliau dan dicadangkan tidak ada pendakwaan, katanya. Bagaimanapun untuk memburukkan imej Zahid, kata Lokman, pendakwaan tetap dilakukan oleh rejim Mahathir. Untuk rekod, Tun Mahathir mula menjadi Perdana Menteri ketika menerajui UMNO dan BN pada tahun 1981, berkhidmat selama 22 tahun sebelum bersara. Pada tahun 2018, Mahathir kembali sebagai Perdana Menteri Kerajaan Pakatan Harapan PH selepas menjatuhkan UMNO dan BN. Pada PRU lalu, bekas Perdana Menteri itu mengalami kekalahan teruk di kubu kuatnya sendiri, iaitu di Langkawi, di negeri kelahirannya, Kedah. Mahathir kehilangan wang deposit. Sejak itu, Mahathir menjadi antara yang lantang mengkritik Datuk Seri Anwar Ibrahim, Pakatan Harapan dan juga UMNO dengan menggunakan isu-isu kaum untuk menarik perhatian orang Melayu. Mahathir kini telah berganding bahu dengan satu lagi kumpulan bekas seterunya, PAS dan juga Bersatu. Bukan kerana ingin membela bangsa atau lebih tepat membela orang Melayu, tetapi lebih kepada bencinya kepada Anwar. Maaf, rakyat Malaysia bukan bodoh. Tiadakah calon lain yang berkelayakan dalam pembangkang ketika ini untuk diangkat sebagai Perdana Menteri? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Seluruh rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Saya Zawaz Yusof, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.